permulaan saya bertudung adalah saya main je sebenarnya. Saya main. Masa tu saya nak pergi ambil anugerah bintang popular. Satu masa tu memang saya terasa macam hot, vogue kiranya kan. Saya tak reti nak blow rambut. Masa tu saya baru lepas bersalin anak kedua. Fahamlah siapa yang dah pernah bersalin, rambut kita akan gugur kan. Dan rambut saya memang gugur. Saya macam mana ni, aku tak reti nak blow rambut. Lepas tu kebetulan masa tu saya dah mengumpul sedikit demi sedikit selendang, shawl. Jadi saya ternampak ada satu shawl hitam yang panjang, saya buat turban. Masa tu saya rasakan fashion lah. Kepala je bertutup, yang lain masih lengging lagi, yang lain masih nampak lagi aurat apa semua. So saya pun pergi. Masa tu saya rasa memang saya rasa macam hot lah ketika itu. Bila dah ambil anugerah apa semua tu, datanglah saya dikerumuni oleh sekumpulan reporter. So dia pun tanya, "Weh, Nukiria, awak dah berhijab ke? Nukiria, awak dah bertudung ke?" Mana yang tidak rapat dengan saya? Ya, saya kata saya dah bertudung. Tetapi mana yang rapat dengan saya, reporter, saya bercakap dengan, "Babe, aku belum bertudung lah babe. Aku sebenarnya tak reti nak blow rambut." Itu yang saya cakap. Sebab rambut saya memang saya tak pandai. Saya tidak pandai blow rambut, saya tidak pandai make up, saya tak pandai apa-apa. Ni pun takat letak blush dengan lipstick je. Tu je reti. Buat kening pun sebelah tebal, sebelah nipis. Lah tak payah. Kan. Jadi alhamdulillah. Lepas tu keluar front page. Transformasi Nukiria macam tu lah. Saya dah nervous. Saya kata, ya Allah ya Tuhanku, macam mana dengan rezeki saya nak syuting ni? Sebab saya tahu bila orang bertudung sangat susah nak dapat syuting ketika itu. Saya dah pening. Saya dah macam, ya Allah Tuhanku, macam mana ni? Bila saya dapat offer syuting, saya sendiri cakap kepada production manager. Saya bagi tahu dia orang, "Abang, saya belum pakai tudung 100% tau. Saya boleh buka lagi tudung dalam cerita." Saya bagi tahu macam tu dekat dia orang. Saya takut sangat saya tak ada syuting ketika itu. Sebab ketika itu saya fikir rezeki bukan Allah yang bagi. Ketika itu saya rasa macam bila orang telefon je saya cakap, "Saya masih boleh buka tudung lagi, saya masih boleh buka tudung lagi, boleh buka tudung." Saya takut tak ada syuting. Tetapi saya ringkaskan, saya ingat lagi tajuk cerita dia Mungkir Bahagia, telemovie untuk TV9. Di skrip tu tulis di situ, pelakon wanita tidak dibenarkan menampakkan aurat. Pelakon wanita tidak dibenarkan bersentuhan dengan pelakon lelaki. Lepas tu saya fikir, ini cerita untuk channel mana ni? Rupa-rupanya untuk TV9. Selalunya TV Hijrah yang buat request macam tu. Kemudian saya pun perlahan-lahan mencari inner neck. Lepas tu perlahan-lahan saya mencari baju yang apa orang panggil? Lengan panjang tu lah kiranya, longgar-longgar apa semua. Dan sparring partner saya ketika itu adalah Diana Amir. Selama seminggu kakak-kakak saya pakai begitu. Ya Rabbil Alamin, saya dapat rasakan panas itu, berpeluh-peluh sebab saya tak pernah pakai full. Saya tak pernah. Tetapi itulah kuasa Allah ya, kuasa Allah. Disebabkan drama Mungkir Bahagia. Bila saya dapat offer je, saya bagi tahu dekat orang yang telefon saya, orang yang offer saya minta maaf, saya dah tak boleh buka tudung lagi, saya dah tak boleh lagi menampakkan aurat saya. Allah telah macam nak cakap, saya dapat rasakan Allah telah mengalurkan satu perasaan saya untuk tidak lagi seperti sebelumnya dengan drama telemovie Mungkir Bahagia. Selepas itu saya perlahan-lahan, saya tak drastik kakak, saya perlahan-lahan pakai tudung, memula pakai sini, peringkat-peringkat. Lepas tu perlahan-lahan, saya sebenarnya segan berpakaian begini sebab saya tengok yang lain biasa-biasa je kan. Saya tak hebat mana sebenarnya, tapi disebabkan saya menjual dan saya memang pakai, dan memang saya ada pun tudung macam yang saya pakai ni, jadi saya pakai. Saya dah 20 tahun bergelumang dalam dunia lakonan dan saya berjumpa dengan Kak Eja. Kalau siapa-siapa kenal Kak Eja, di satu kuliah duha, dia tanya dengan saya, "Dek, umur adik sekarang berapa?" Dia lembut kan, 42 kak. Dia pegang saya, "Adik, akak dah anggap adik ni macam adik akak sendiri. Dek, dah lah dek, kita dah lama hidup dalam laknat Allah." Saya rasa macam tu. Saya minta maaf. Saya terdiam. Saya macam tertampar.
Saya macam flashback balik. Laknat Allah, saya kata. Maksud dia macam percampuran. Solat kita orang huru-hara. Saya tidak menyalahkan sama sekali dunia lakonan, tapi saya menyalahkan diri saya sendiri. Sebab saya tak pandai nak manage. Jadi bila apa yang saya dapat sekarang ni, saya grab. Sebab saya cukup yakin di sana esok tak ada seorang pun yang akan membantu saya. Wak imam, mak ayah saya sendiri. Melainkan amalan saya. Saya tak tahu amalan saya Allah terima ataupun tidak. Tapi saya berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, andai kata saya kutip sampah ni, saya buang sampah ini, yang boleh membantu saya di sana kelak, tolonglah pandang aku, ya Allah. Jangan kau palingkan pandangan engkau daripada aku, ya Allah. Sebab saya boleh cakap, apa yang saya dapat sekarang ni, Allah sayang saya. Kalau Allah tak sayang saya, Allah tak pandang saya, Allah terus larakan saya. Maka di sini saya suka share sebab ramai sangat-sangat. Apa yang kita dah dapat ni, kita grab lah untuk diri kita sendiri. Saya memang berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, keluar je saya pada dewan ni. Kekalkan saya dengan apa yang saya cakap sekarang ni. Saya minta maaf ya, saya minta maaf. Saya memang emo bila bercerita penghijrahan saya. Sebab hidup saya berliku, Kak. Hidup saya sangat berliku. Bila Allah pandang saya rasa macam syukur, Alhamdulillah. Saya tak nak pengiktirafan manusia lagi dah. Besok saya dapat jemputan pergi anugerah skrin. Pergilah engkau orang. Kalau saya pergi, saya kena bersiap dalam 6:30 petang. Maghrib saya macam mana, isyak saya macam mana. Dia andai kata kalau saya meninggal di dalam dewan itu, saya tak siap bersedia berjumpa dengan Allah, macam mana saya nak menjawab kat dalam nanti. Saya dah dapat semua. Saya rasa macam syukur, Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku. Kakak, adik, apa yang kita dah ada sekarang ni pegang. Dia andai kata dekat sini ada adik-adik yang sememangnya dah menutup aurat dengan sempurna, tutup dek. Jangan kita ikut trend. Biarlah orang lain nak rambut berkepuk-kepuk sekalipun, tapi pesan saya, jangan kita kutuk, jangan kita bawang dia orang, tapi kita doakan. Sebab kita tak tahu pengakhiran mereka bagaimana. Allah tidak pandang permulaan, tapi Allah pandang pengakhiran. Maka mohon saya, macam nak habis pula kan? Maka mohon saya, doakan saya. Doakan saya perlukan kekuatan akak. Doakan saya. Kalau kakak-kakak follow saya di Instagram, saya kena happy, saya kena positive vibe untuk saya sebarkan barangkali dakwah secara saya. Kan? Kalau saya buat salah silap, jangan komen di ruangan komen, tapi DM. InsyaAllah saya terima. Kalau Allah tutup aib saya, akak-akak semua pun boleh tutup aib saya. Saya percaya, kalau kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Okey. Allah tidak melihat pada permulaan, tapi Allah melihat pada Saya minta maaf ya. Okay, Yang ini betul-betul air mata keluar, bukan pakai bawang.